Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hafiz bin Ahmad Azman. Nombor metrik S655852. Berdirinya saya di sini adalah untuk membentangkan pelaporan program mobiliti outbound berjam 3 kredit bersama Universitas Telkom di Bandung, Indonesia. Program mobiliti outbound ini hampir dijalankan selama 1 bulan daripada tarikh 17 September 2024 sehingga 26 September 2024 secara bersemuka di Universitas Telkom itu sendiri, dan pada 7 hingga 12 Oktober dan 14 hingga 18 Oktober 2024 dijalankan secara atas talian. Program ini dikelolakan di bawah kelolaan Profesor Dr. Yusliza binti Muhammad Yusof yang merupakan penasihat bagi program mobiliti outbound berkredit 3 jam ini. Saya dan rakan-rakan seperjuangan saya telah dihantar di Universitas Telkom itu untuk berkuliah di sana. Bagi saya, ia sangat seronok dan sangat best kerana dapat menimba pengalaman berkuliah di luar negara. Jadi, kawan-kawan semua, apa tunggu lagi? Mari saya sharekan pengalaman saya berkuliah di Telkom Universiti. Jadi Hafiz nak menceritakan tentang pengalaman saya, Hafiz, belajar di Universitas Telkom di Bandung, Indonesia. Jadi apa tunggu lagi? So Hafiz mulakan dengan hari yang pertama lah, di mana saya dan teman kawan-kawan saya bertolak daripada airport KLIA 2 ke airport ataupun di sana panggil bandara Airport Soekarno-Hatta. So kami dari sana mengambil masa dalam 2 jam lah, 2 jam daripada KLIA 2 sehingga ke bandara Soekarno-Hatta. So ketika kami sampai di bandara tu, kami telah orang kata apa, kita dapat tengok lah airport di Indonesia bagaimana. So selepas kami sampai, kami telah dijemput oleh pihak Universitas Telkom itu sendiri melalui dengan menghantar 3 orang badis, iaitu badis lelaki lah ketiga-tiganya. Jadinya mereka telah bawa kami semua ke menaiki bas dan kami terus daripada airport tu ke Telkom University mengambil masa dalam 3 jam macam itulah. So kami sampai di Telkom University yang mana pelajar perempuan duduk di asrama pelajar perempuan dan pelajar lelaki duduk di hotel di dalam Universitas Telkom tersebutlah yang diberi nama Hotel Linggian Telkom University. Nama hotel lah. Jadinya kami check in dari airport tu dan kami check in di asrama pula pada jam 4 pagi. Jadinya 4 pagi tu kami dah sampai lah. So kami berehat dan dalam pukul 7 pagi kami telah diberi makanan pagi lah, makanan siang. Kalau di sana panggil makanan siang oleh pihak badis lah, iaitu badis perempuan menghantar makanan siang kepada kami. Jadinya lepas makanan siang kami semua berehat dan kami juga mendapat makanan tengah hari oleh pihak badis, dan saya dan kawan saya bernama Anas, kami cuba untuk makan di luar sambil melihat kerana kami ingin melihat suasana kafe di Telkom University ni. Adakah sama ataupun tak orang kata dia punya suasana kafe tersebut. Jadinya selepas itu kami terus selepas kami makan dalam jam 1.30, pukul 1 lah, pukul 1 tu kami dah start gerak ke satu tempat yang telah diberikan kerana akan bermulanya slot open ceremony dan persembahan budaya. Jadinya begitulah kami datang ke slot tersebut, di mana kami perlu beratur untuk sesi pendaftaran open ceremony lah, dan kami juga telah mendapat goodies seperti bag Telkom University dan sedikit makanan. Dan semasa open ceremony tu pada permulaannya inilah ucapan adu-aduan lah oleh MC formal, MC program, dan selepas itu diselusuri dengan ucapan Dr. Prof Yusliza lah sebagai pengiring program mobiliti outbound ni lah. Jadinya selepas Prof Yus berucap, dan seterusnya ucapan daripada Ibu Ratri, yang mana Ibu Ratri merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnes di Telkom University lah. Dan selepas itu sesi pemberian hadiah, dan seterusnya sesi persembahan kebudayaan lah daripada Universitas Telkom itu sendiri. Bagi saya waktu sesi persembahan daripada Telkom University ni, bagi saya sangat mantap, best, dan kita boleh tengok dia punya baju yang diperagakan
cara mereka meletakkan aksesori mereka dan sebagainya lah. Itu bagi saya sangat best lah. Lepas tu seterusnya persembahan daripada Universiti Malaysia Terengganu sendiri lah, persembahan kebudayaan, di mana saya sendiri yang membuat persembahan dengan ahli tim saya sendiri. Dan selepas kami buat persembahan, kami membuat sesi orang kata mengenali baju kebudayaan di Malaysia. Mana ada yang pakai baju sari, ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju Melayu, ada yang pakai baju kurung, baju kebaya dan pelbagai lagi lah. Kami mempersembahkan baju-baju itu kepada dekan-dekan mereka, dekan dan doktor-doktor mereka. Seterusnya, selepas habisnya sesi open ceremony tersebut, kami juga diteruskan dengan information season lah, information tentang program ini oleh Pak Iqbal. Pak Iqbal ni menjelaskan apa yang program ini tentatif program mobility outbound ini, di mana ia telah disusun oleh pihak Universiti Telkom itulah. Dan selepas kami mendapat taklimat, kami seterusnya ialah sesi campus tour. Sesi campus tour ni lah bagi saya paling best juga, kerana saya dapat melihat kampus-kampus mereka yang besar. Yalah, sebab macam di Malaysia sendiri, kampus-kampus di Malaysia macam bukan agak kecil, dia macam kurang besar lah. Dan saya di Universitas Telkom itu sendiri, kampus dia besar-besar gila. Saya macam wow, besarnya kampus diorang, macam itulah. Dan saya rasa environment diorang best, pelajar-pelajar diorang sporting, peramah orangnya. Dan kami pergi melawat, antaranya lawatan kami ke Open Library Telkom University. Mana Open Library mereka ni, reka bentuk library itulah bagi saya sangat unik, sangat orang kata keren. Di sana dipanggil keren lah. Mana seni yang mereka buat tu, maksudnya seni bina yang mereka buat dalam library tersebut, daripada pelajar mereka sendiri. Seterusnya kami pergi ke auditorium mereka, kami pergi ke dewan mereka, kami berbagai tempat kami pergi. Kami juga menaiki bis di sana, memanggil bis yang disediakan oleh pihak Telkom Universiti. Okey, pada hari yang kedua, iaitu 19 bulan 9 2024, kita dimulakan dengan sarapan pagi lah. Dan selepas sarapan pagi, kami seterusnya ialah slot sesi kuliah lah, yang mana kami belajar tentang subjek komunikasi dan business essential, which is pada kuliah yang pertama kami belajar tentang communication marketing lah, iaitu yang tenaga pengajarnya ialah Prof. Dr. Yusli Zaid sendiri sebagai kami punya penasihat program. Yang beliau telah mengajarkan kami, Prof telah mengajarkan kami lah tentang communication, apakah kepentingan communication, apa kegunaan mereka. Dan yang paling penting, communication ni merupakan key kepada marketing, yang mana ia merupakan asas kepada marketing supaya communication yang kita lontarkan itu jelas, padat dan juga bersesuaian dengan konten yang dibawakan. Untuk sesi yang kedua pula ialah berkaitan subjek yang kami belajar ialah business essential, yang bersama Ibu Runi. Ibu Runi ni telah mengajarkan kami tentang business essential lah, bagaimana bisnes itu berkembang dari semasa ke semasa dan sebagainya lah. Dan pada pukul 12 kami berehat. Selepas kami berehat, kami sambung pula dengan sesi kuliah yang kedua, iaitu berkaitan subjek entrepreneurship and business model. Jadinya kami telah diajar oleh Pak Ihsan dalam subjek entrepreneurship and business model. Pak Ihsan ni telah mengajarkan kami tentang keusahawanan. Apa perbezaan usahawan dengan keusahawanan? Apa beza keusahawanan dengan perniagaan? Dan beliau juga mengajarkan kami tentang business model. Business model ni dia telah memberikan task kepada kami, bagaimana ataupun kami telah dipecahkan kepada grup per grup lah, di mana dalam satu grup ni dicampurkan pelajar UMT dan juga pelajar Telkom dan juga pelajar Universiti Telkom itu sendiri. Dan saya telah mendapat grup yang ketiga lah, dan kami telah diberi task untuk membuat business model sendiri. Jadinya, selepas kami habis sesi kuliah tersebut, maka tamatlah pada program pada hari yang kedua. Dan iaitu pada pukul 5.10 PM lah kami tamat program pada hari kedua. Dan pada malam itu, saya dan rakan-rakan saya berjalan di sekitar Universitas Telkom itu, dan kami menjumpailah pelbagai kafe, pelbagai warung-warung, ataupun di sana dipanggil toko makanan dan sebagainya. Saya dan rakan-rakan saya ingin orang kata cuba makanan-makanan yang terkenal di Indonesia ataupun di Bandung itu sendirilah, seperti kami makan sate ayam, bakso dan sebagainya lah.
bagi kami harga di sana sangat murah dan ada makanan yang sedap dan ada juga makanan yang orang kata bukan kena dengan tekak sendirilah. Okey, pada hari yang ketiga pula, iaitu pada 20/9/2024, kami dimulakan dengan sarapan pagi seperti biasa, dan kami juga pada slot yang seterusnya ialah sesi kuliah juga, di mana kami kuliah selama 2 hari atau 3 hari macam itulah kami berkuliah. Dan kuliah yang pada hari yang ketiga ini ialah kami belajar tentang subjek marketing kopi kenangan, yang mana kopi kenangan ini merupakan kopi yang asalnya daripada Indonesia sendiri, original daripada Indonesia. Dan kalau kita perasan, kopi kenangan ni kopi kenangan ni dia punya perniagaan tu telah merebak ataupun telah orang kata besar lah, orang kata bisnes dia telah berkembang dan maju, kerana buktinya adalah dia ada kopi kenangan ni berasal daripada Indonesia, tetapi juga ada di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, di Thailand dan sebagainya lah. Ia telah diajarkan oleh Ibu Ira, dan di mana Ibu Ira ni mengajarkan kami bagaimana marketing kopi kenangan ini dibuat. Untuk slot yang kedua ialah penerangan berkaitan dengan business idea, di mana semalam kami telah diberikan task untuk membuat business idea. And then hari ini pula kami kena membentangkan business idea yang telah dibawakan oleh kumpulan kami itulah. Dan saya sendiri sebagai wakil kumpulan itu bersama saudari Ino lah daripada pihak Universitas Telkom itu, bersama-sama kami membentangkan ataupun pitching berkaitan dengan business idea yang dibawakan oleh kumpulan kami. So pada pukul 12 kami berehat, dan pada pukul 2 petang kami sambung pula sesi kuliah, iaitu berkaitan dengan consumer behaviour. So consumer behaviour ini telah diajarkan oleh Ibu Happy, yang mana Ibu Happy ni telah mengajarkanlah tentang consumer behaviour, bagaimana behaviour pengguna itu terbentuk dan sebagainya. Jadi tamatlah program pada hari yang ketiga, dan masuk pada hari yang keempat dan hari yang kelima, yang mana kalau di sana dipanggil hari libur, kalau di sini hari-hari minggu lah, hari-hari cuti. So kami telah diberikan task lah, yang mana kami perlu membuat di satu sesi discussion yang sesi discussion assignment lah, bersama tim yang telah dibentuk. Dan ini merupakanlah bukti-bukti saya dan rakan-rakan saya berdiskusi ataupun berbincang. Antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam dalam sesi diskusi tersebut adalah seperti apakah fungsi produk yang kami bawakan, apakah target market yang kami bawakan, target potential yang kami bawakan, 4Ps yang untuk produk kami dan sebagainya lah. Itu pada 23 bulan 9 2024. Hari tersebut dimulakan dengan sarapan pagi lah, dan pada pukul 8 pagi kami bertolak ke sesi slot sebenarnya, iaitu slot Program International Community Service, di mana kami pergi ke sana dengan menaiki bas yang diberikan ataupun yang disediakan oleh pihak Universitas Telkom itulah. Dan kami pergi ke sana, kami mendengar talk sharing bisnes bersama komuniti setempat lah. Dan kami juga ada task kami, yang mana kami perlu mengajarkan mereka bagaimana cara kewangan yang betul, cara memarketingkan ataupun memasarkan produk-produk mereka pada komuniti di sana lah, mana mereka ni menjalankan aktiviti jual beli di sana lah. Mana diorang ada buka kedai ataupun toko di sana, ada yang menjual buah, ada yang menjual makanan, ada yang menjual madu, ada yang menjual kitchen ataupun kelapa dan sebagainya lah. So kami telah diberikan task untuk memberikan ilmu berkaitan dengan marketing ataupun pemasaran itu sendiri dan cara menguruskan kewangan yang betul. So pada pukul 12 pagi kami berehat untuk makan tengah hari dan sembahyang lah. Dan pada pukul 1 pagi kami sambung program International Community Service itu sendirilah. Jadinya tamatlah slot untuk community service itu pada jam 3 petang lah. Dan selepas jam 3 petang kami melawatlah kawasan-kawasan di sekitar tempatnya kami membuat community service tersebut lah, yang mana tempat tersebut dinamakan Simpasa Modern Market. So di situ kami membuat program community service tersebut. So selepas itu kami membuat lawatan di sekitar kawasan Simpasa Modern Market itulah, di mana adanya Masjid Al-Jabar, di mana masjid ini bagi saya ia sangat unik dan orang kata tak boleh orang kata tak terfikir dia punya reka bentuk tersebut boleh didirikan sebuah masjid, di mana reka bentuk Masjid Al-Jabar ni seperti tiga segi. So kami juga telah melawat monumen-monumen di situlah. So pada jam 5:10 petang kami pulang ke Universitas Telkom itu sendiri. So tamatlah
pada hari itu program tersebut, dan seterusnya program disambung pada 24 April 9 2024, di mana kita akan sarapan pagi dulu, dan pada pukul 8 pagi, tepat saja pukul 8 pagi, kami terus ke Gedung Sate Bandung, yang mana untuk slot lawatan ilmiah lah. Kalau di Gedung Sate Bandung itu, kami telah perlihatkan sejarah-sejarah berkaitan dengan Gedung Sate ini. Gedung Sate ini merupakan gedung yang mula-mula dibina pada zaman Belanda di Indonesia itulah. Dan kami juga telah mendapat informasi berkaitan berapa kos yang digunakan untuk membina Gedung Sate, kenapa ia dinamakan Gedung Sate, dan sejarah Gedung Sate itulah. Lepas kami melawat di Gedung Sate, kami juga melawat tempat iaitu Pos Indonesia, di mana Pos Indonesia ni kami melawat tempat itu, dan kami mendapat informasi lah berkaitan sejarah-sejarah penubuhan Pos Indonesia, dan mereka juga menunjukkan kami koleksi stamp setiap negara, dan daripada beribu-ribu tahun koleksi stamp tersebut lah. Dan bagi kami macam wow, di situ macam setiap stamp yang dibawakan oleh negara-negara yang berbeza ini ada ciri-ciri yang dibawakan lah, seperti di Brazil itu mereka meletakkan stamp yang ada gambar bola, mana mereka mencerminkan Brazil ini merupakan dulunya pasukan bola sepak yang kuat lah di sana. Seterusnya kami pada pukul 1 petang kami makan tengah hari, dan pada pukul 3:30 petang kami melawat di Saung Angklung Ujung. Bagi saya tempat ni paling best, paling saya rasa sejujurnya saya tak nak balik pun. Waktu dah habis lawatan kat situ kan, saya rasa saya tak nak balik, sebab bagi saya sangat best lah di sini. Tempat ini dia macam menghimpunkan ataupun showkan lah segala budaya, segala tarian di setiap negeri di Indonesia. Ada tarian dari negeri di Indonesia, ada daripada Surabaya, Jakarta, Medan dan sebagainya lah. Bukan itu juga, mereka juga telah membuat persembahan di Saung Angklung Ujung ni. Diorang telah mempersembahkan kami tentang wayang kulit. Bukan wayang kulit lah, wayang di mana ada kisah-kisah cerita yang diorang bawakan, yang mana cerita itu memang aslinya berasal daripada Indonesia. Selepas itu kami dipersembahkan dengan cara mereka juga mengajarkan kami cara memain angklung, di mana waktu main angklung tu saya rasa bukan saya seorang sajalah, kawan-kawan saya semua orang kata tergamam dan macam sebab dia very orang kata menakjubkan lah. Sebab dengan angklung saja dia boleh menghasilkan harmoni yang pelbagai, harmoni yang pelbagai, di mana ia boleh membuat satu lagu. Mereka mengajarkan kami cara bermain angklung. So pada pukul 5:20 petang kami pulang di Universitas Telkom itu sendiri, dan tamatlah program pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-8 pula, iaitu 25 April 9 2024, kami dimulakan dengan sepertilah sarapan pagi, dan pada pukul 9 pagi dimulakan dengan sesi pembentangan peserta lah bagi setiap grup. Dan macam seperti biasa, saya merupakan wakil grup saya membentangkan business idea ataupun pitching business idea yang dibawakan oleh grup kami, iaitu Coolshade, yang mana sebuah payung yang mempunyai kipas di payung tersebut. Di mana selepas sesi tersebut diteruskan dengan sesi penutup program. Di mana sesi penutup program ini saya juga telah menjadi wakil UMT untuk memberikan ucapan kepada dalam sesi penutup inilah. Dan selepas itu kami telah diberikan sijil oleh pihak Telkom Universiti itu, dan ucapan daripada Prof. Dr. Yusliza, dan tamatlah program penutupan program tersebut. Tamatnya program tersebut, kami makan tengah hari lah. So selepas kami makan tengah hari, pada pukul 2 kami dimaklumkan ada karnival keusahawanan di sekitar Universitas Telkom itulah. Dan kami tidak lepas peluang tersebut, kami pergi ke kegiatan tersebut lah, kegiatan iaitu karnival keusahawanan yang dianjurkan oleh Universitas Telkom itulah. So kami melihat pelbagai boots ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh pelajar Universitas Telkom itu sendiri. Kami mendengar talk yang diberikan di situ dan sebagainya lah. Pada malam itu ada pasar malam di dalam Telkom Universiti itu, dan saya sendiri bertanyakan kepada setiap pasar tu lah. Rupanya pasar-pasar tersebut pasar-pasar tersebut daripada pelajar Telkom Universiti itu sendiri. Mereka berniaga sendiri di
pasar malam tersebut lah, yang mana di pasar malam itu di dalam Telkom University. So begitu ramai yang meriahnya di situ dengan kedatangan para pelajar di situlah. So tamatlah program pada hari yang ke-8, dan pada hari yang seterusnya iaitu pada 26 bulan 9 2024 pada jam 3 AM lah kami berangkat pulang daripada Telkom University ke lapangan terbang Soekarno-Hatta, iaitu Bandara Soekarno-Hatta lah. Yang mana bagi saya satu momen yang sedih lah, sebab kami terpaksa pulang lah kerana, dan bagi kami tak cukup, waktu yang diperuntukkan itu sangat tak cukup lah bagi kami. Dan bagi saya momen very best moment lah di Telkom University itu sendiri, dan banyak ilmu saya pelajari dan saya dapat daripada Telkom University itu. Seterusnya lepas kami pulang dan diiringi oleh Prof. Yusliza lah membawa kami ke lapangan terbang Soekarno-Hatta itu, dan pada 7 hari bulan 10 2024 bermulalah kelas secara online, iaitu kelas secara dalam talian lah, yang mana berkaitan dengan subjek marketing management. So kelas itu selama 2 jam, daripada jam 5.30 petang sehingga 7.30 malam. Tadi tu 9 bulan 10 2024 juga ada kelas online, iaitu kelas subjek entrepreneurship ekosistem yang dibawa oleh Dr. Yusliza dan juga Pak Ehsan, tak silap saya. Dan pada 14 bulan 10 juga mempunyai kelas online, iaitu berkaitan dengan sustainability and green marketing strategy in emerging market and consumer behaviour. Dan pada hari yang terakhir untuk kelas online pada 16 hari bulan 10 2024, iaitu berkaitan dengan market management. Di sini tamatlah sesi kuliah kami secara officially, dan tamatlah program mobility outbound berkredit 3 jam di Universitas Telkom itu sendiri. Bagi saya harapkan program mobility ini dapat dibuat ataupun dapat dianjurkan lagi pada masa-masa yang akan datang, kerana bagi saya ia dapat memberi pendedahan yang sangat penting dan berguna lah, dan orang kata momen-momen yang sangat best ketika zaman kita di universiti ini. Itu saja pada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.